Salam and hai guys. So hari ini kita akan membincangkan mengenai phylum Annelida. So apa maksud Annelida ni? So Annelida ni berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud annulus. So annulus ni bermaksud little ring. Okey. So bila kita tengok little ring, Annelida ini organism yang sudah a little bit complex di mana dia ada segmen, okey, yang kita akan bincangkan selepas ini. Jom kita bincang unique characteristic of phylum Annelida. Yang pertama sekali adalah macam biasa dia bilateral symmetry dan triple plastic. Okey, sudah kompleks. Okey. So silomate dia sudah jadi silomate. Dia tak ada pseudo silomate ataupun asilomate. So dia dah ada segmen-segmen dia tersendiri yang kita bagi sebagai metameric segmentation. Okay, so have mouth, gland dan anus. Okay, so dia dah ada complete digestive system dekat sini. So di mana apa yang berlaku adalah dia sudah ada complete digestive system, di mana dia juga ada blood vessels, nerve cord yang penetrate through all of the body. Okey. So seterusnya dia ada cetae. Okey, apa dia cetae? Ini cetae per segmen ini. Okey. So the hair like structure made of chitin. Okey. So kalau kamu tengok dekat dalam gambar yang saya akan tunjukkan, okey, dekat bawah tu ada cetae. Okey. Kecuali lintah. Lintah tak ada cetae tapi lintah adalah annelids. So locomotion, apa yang berlaku adalah dia menggunakan section by section utilize muscle contraction. So apa yang berlaku kat sini adalah sebab dia ada segmen, so dia akan bergerak mengikut kata segmentation yang ada dan digunakan muscle contraction. So muscle contraction ni agak special yang kita akan belajar kemudian dalam hujung semester nanti. Okay, seterusnya kita akan tahu pasal excretory system di mana dia gunakan pad metranephridia. Okay, found in each segment, long and coiled tubule as an excretory organ. So apa maksud dia ni adalah metranephridia ni akan berada di setiap segmen yang ada, di mana setiap segmen ini dia berfungsi sebagai excretory organ. So dia akan berak ataupun kencing menggunakan nephridium. Okey, di mana nervous system dia composed of a pair of cerebral ganglia di mana lying above and anterior to pharynx. So dekat bahagian atas sekali itu ada nerve system. Okey, dan dah start nampak macam ada otak sedikit. Okey, a pair of cerebral ganglia yang berada di atas pharynx. Okey, di atas pharynx Alright, seterusnya dia ada cetalum. Okey, cetalum ini apa function dia adalah organ yang secret the mucus sukun. Kalau kamu tengok cacing kamu akan nampak dia ada sedikit lekit-lekit gitu. Okey, so dia dihasilkan oleh cetalum. Function yang utama adalah untuk reproduction between two earthworm. So bila sebut reproduction, so dia adalah sexual reproduction di mana setiap cacing itu has both male and female. So maksudnya dia adalah hermaphrodite. Okay, hermaphrodite. Dan cacing juga boleh juga asexual reproduction, iaitu bifragmentation. Iaitu fragmentation ini akan membentuk menjadi regeneration. Okey, so cacing yang utama untuk annelids ni adalah earthworm. Okey, earthworm. Earthworm lebih besar daripada roundworm ataupun cacing kerawit. Earthworm ni adalah cacing tanah So yang kita korek kat tanah tu jumpa cacing. Yes, inilah kita nak bincangkan pada hari ini, di mana habitat dia adalah freshwater, marine and terrestrial, which is damp soil. Mesti kawasan yang lebih agak basah sedikitlah. Dia tidak boleh kawasan yang kering. Okay, di mana kita ada 3 kelas of Annelida yang kita perlu bincangkan. Tadi adalah bincang untuk tahu, iaitu yang pertama sekali adalah kelas Oligochaeta, iaitu earthworm, Pheretima. Lepas kita ada Polychaeta, ragworm, iaitu kita bagi sebagai Nereis. Okey, contohnya. Okey, so dan seterusnya kita ada kelas Hirudina, iaitu leeches, iaitu Hirudo. Okey, so di mana apa kepentingan kita punya annelids ni? Okey, satu dia adalah soil aeration. So nama pun cacing tanah. Apa berlaku dengan cacing tanah adalah cacing tanah ini dia akan buat aeration. Okey, apa maksud aeration ini? Dia membuat pengudaraan tanah tu. Okey, so bila cacing tanah itu masuk ke dalam tanah, dia bergerak-gerak, naik keluar. So apa yang berlaku adalah dia improve soil porosity. So tanah tu tidaklah kata padat Dia buat ada udara sedikit, di mana dia increase the soil to air ratio to 8 to 30%. Itu satu. Yang kedua adalah untuk builder of soil, di mana dia akan campur soil mix daya plant residue. So bila pokok ini, cacing ni daripada atas pergi ke bawah, dekat bawah tu kamu ketahui banyak pokok-pokok yang reput atau daun-daun yang reput. Apa yang berlaku adalah dia membawa nutrien-nutrien yang penting ke tanah bahagian bawah. Okey, seterusnya adalah dia akan improve soil fertility. Okey, so di mana nutrien yang dibawa tadi akan menyebabkan tanah lebih baik.
Dan seterusnya adalah salah satu organism di dalam kita punya Annelida adalah kita punya lintah ataupun leeches. Okey, lintah ini dia mempunyai anticoagulant properties yang itu sangat-sangat kata berguna untuk untuk kita buang darah-darah kotor Okey. So nama chemical yang anticoagulant itu kita bagi sebagai hirudin, di mana dia akan keep the host from coagulating. So darah host itu tidak akan bergumpal, di mana dia akan remove bad blood. Itu bagi sebagai bad blood lah from the disease. Ada orang juga membuat apa ni terapi lintah ni. Okey, di mana saliva dia ni boleh function sebagai anesthetic dan antibiotik. Okey, so di mana dia akan makan banyak darah-darah of the host disebabkan oleh blade like jaw to silk vacuum. Okey, itu saja untuk Annelida. Okey, seterusnya kita akan bincangkan mengenai phylum Arthropoda. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.